putus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mehnamu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku kerana siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. أما بعد. Tuan-tuan perempuan, kita sound check dulu sekejap. Tuan-tuan perempuan dengar tak suara saya dengan baik? Sebab tadi saya terpaksa refresh balik kita punya page ni, macam ada sedikit gangguan, tapi nampak macam okey. Boleh respon tak? Untuk gambar, video dengan audio okey? Okey, Alhamdulillah. Ada yang jawab salam tu, kira dengar lah tu. Baik. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua, sihat ke?
Bersyukur kepada Allah untuk pagi ni kita dapat lagi bersama untuk meneruskan slot kita seperti biasa, ST Sharing Tajwid musim ketiga, dan pada hari ini kita berada pada episod 202 tuan-tuan dan puan. Ya. Alhamdulillah, dan saya harap tuan-tuan dan puan sentiasa bersedia dan yang paling penting sentiasa bersemangat. Tuan-tuan dan puan bersemangat tak pagi ni? Bersemangat ke ataupun rasa lemau-lemau badan tu, rasa macam yalah macam malas-malas ke, ada ke rasa begitu? Andai ada tuan-puan, mungkin boleh duduk kejap, tarik nafas betul, betulkan niat balik, tajdid niat kita insya-Allah. Mudah-mudahan dengan semangat yang hadir ni membuatkan kita lebih rasa tekun dan rasa lebih berjiwa besar untuk bersama mengikuti kita punya live pada pagi inilah. Boleh insya-Allah. Dia ada hari kita kena muhasabah tuan-puan, betul tak? Walaupun hari-hari kita istiqamah ikut, tapi ada kalanya kita kena duduk diam kejap dan bermuhasabah. Kita fikirlah balik, kita fikir sejenak, duduk sorang-sorang je, fikir pejam mata kan. Bukan lama pun. Itu nama muhasabah. Baik, jadi insya-Allah saya harap semua kekal bersemangat. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan-puan bersemangat, apatah lagi saya. Kalau tuan-puan bersemangat, saya pun rasa semangat lah untuk berkongsi sesuatu pada tuan-puan, insyaAllah. Jangan lupa untuk bantu saya dulu, sahabat-sahabat yang baru masuk, terus tekan butang share kepada sahabat-sahabat yang mungkin daripada awal tadi dah masuk, dah ready dah untuk masuk live kita ni. Jangan lupa tekan butang share. Dan apapun saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi bantu untuk sebarkan. Saya ada tengok juga dalam grup-grup WhatsApp tu kan, dia nampak yang istiqamah, rajin sangat lah share kita punya link sharing tajuk ini. Apapun saya ucapkan terima kasih. Moga-moga Allah SWT yang selayaknya membalas ataupun memberi ganjaran yang baik, ganjaran pahala pada tuan-puan dalam menyebarkan dakwah ini, insya-Allah. Jadi untuk hari ni tuan-tuan dan puan, kita akan sambung, boleh tengok kat bawah ni, kita akan sambung ayat 104 hingga 106 seperti yang saya maklumkan semalam lah ya. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang dah bedah siap-siap. Jadi insya-Allah kita akan semak sebentar lagi. Dan saya rasa tak ada apa untuk intro pagi ni. Berkenaan dengan program, insya-Allah program petang ni kan, sekejap lagi saya akan war-warkan kembali ya. Bagi memberkati pertemuan kita pagi ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah, ayuh sama-sama kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya Rabbal. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله
الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Baik. Jadi selesai untuk bacaan pembuka kita dan istighfar tentang tadi. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita daripada segala dosa, Allah ampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan. Baik, jadi kepada yang baru masuk, selamat datang. Yang tak sempat beristighfar bersama, tak apa, nanti boleh buat kemudianlah. Baik, jadi jom kita nak masuk pada kita punya agenda seterusnya. Jadi seperti yang semua maklum, kita akan sambung 3 ayat hari ini. Ayat 104 daripada wal takum minkum tu sehinggalah ayat 106. Sehingga ayat 106. Bima kuntum takfurun. Sampai sini. So nanti yang baki ni sikit ni kita sambung esok lah dengan muka surat yang baru, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan. Seperti biasa kita akan baca dulu bersama-sama ayat ini, insya-Allah. Saya harap semua dalam keadaan yang bersedia. Betulkan niat balik semula. Betulkan niat balik. Kemudian pastikan berada dalam keadaan yang selesa lah. Benda ni saya selalu sebut. Kita nak ngaji, pastikan duduk dalam keadaan yang selesa. Maksudnya dalam keadaan yang bersedia lah. Penuh persediaan, insya-Allah. Ustaz tu dah okey ke? Semoga terus okey ya. InsyaAllah, terima kasih Puan Nora. Alhamdulillah, setakat ni okey lah. Kalau dengar saya soksek-soksek tu, itu perkara biasa. Dia yang risaunya kalau hidung sumbat ni. Dia tak syok sikit lah. Kalau ngaji tu, perempuan pun dengar lah. Bunyi dengungnya. Rasa dah, orang tak mampu nak menghasilkan bunyi yang baik kan. Itu benda tu saya rasa semua pun rasa benda tu. Kan, siapa yang alami benda yang sama lah macam saya alami ni, siapa yang faham tu faham lah tu kot lah, insyaAllah. So, Alhamdulillah, moga-moga kita kekal sihat, sejahtera, insyaAllah. Baik, jom kita mulakan wal takum. Ready semua? Okay, jom. Tarik nafas dalam, tuan-tuan. Tarik nafas dalam. Kita sebenarnya melatih nafas ni kadang-kadang kan. Bila kita baca secara tahqiq ni, perlahan-perlahan ni, dia melatih nafas kita. Pelan-pelan lah ya. InsyaAllah, jom. Kita mulakan. Kita baca sama-sama 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم صدق الله. Baik, Alhamdulillah, selesai bacaan kita, tuan-tuan dan puan. Jadi yang baru masuk, Waalaikumsalam. Jangan lupa terus bantu untuk share, ya. Ada ramai lagi sahabat-sahabat yang tak masuk lagi ni, ya. Baik, jadi jom kita teruskan untuk bedah, ya. Untuk kita bedah bersama-sama ayat 104 sehingga 106. InsyaAllah, jom kita mulakan, tuan-tuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن. Baik, di awal ni kita lihat terdapat huruf lam yang sukun. Jadi lam yang sukun ini kita kena matikan dan tidak perlu tawallud lah. Wal, pegang makhraj lam betul-betul. Waltakum, nun mati bertemu mim. Nun mati bertemu mim hukumnya IBG, tuan-puan. Idgham bi gunnah, ya. Dan semalam saya ada share kepada tuan-puan macam mana kita nak bezakan idgham kamil dengan naqis, kan? Masih ingat lagi? Kalau nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf antara empat tu, ya, waw, mim, nun tu, dan ianya bersabdu, maka itulah yang dimaksudkan kamil. Macam kita lihat pada mim sekarang ini, kan? Macam kita lihat pada mim sekarang ni, terdapatnya sabdu pada mim tu lah, terdapat sabdu pada mim tu, dan ia menunjukkan bahawa berlakunya idgham, proses memasukkan dengan kamilah, sempurna. Boleh? Idgham bi gunnah kamil. So, baca je dengan dengung yang sempurna. Wal takum minkum, nun mati bertemu kaf. Kita tengok kat sini, nun mati bertemu kaf, hukumnya ikhfa haqiqi, IKH, ikhfa haqiqi. Dan dengung kat sini kita nipiskan sahaja kerana huruf kaf memang huruf yang nipis, ya. Dan kalau bila bincang tentang martabat, ianya berada pada martabat adna, paling rendah sekali lah, sebab dia jauh dengan makhraj nun mati tu. Wal takum minkum mim mati bertemu hamzah, izhar syafawi. Kita jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim. Kum kemudian mim bersabdu.
kita dengungkan sempurna juga dua harakat So ini IZS, kemudian ni WG wajibul gunnah. Kemudian yad'una, terlepas pula. Tanwin bertemu ya. Terlepas. Tanwin bertemu ya ni ummatun, idgham bi gunnah juga. Macam tadi kan kita ada jumpa. Cuma kat sini idgham bi gunnah naqis. Apa maksud naqis? Tidak sempurna. Jadi kita punya sebutan tu pastikan tidak mengabaikan unsur dengung. Kalau kita abai, tui, dia jadi kamil tu. Masuk terus pada ya. Jadi bila kata naqis maknanya hilanglah makhraj bagi sebutan nun pada tanwin tu. Tun. So kita kekalkan sifat dengung dia. Tui, ummatui, yad'una ilal khair. Okey, boleh. Kemudian dal yang bertanda sukun. Kat sini qalqalah. Kejap saya tulis dulu ni idgham bi gunnah, kemudian kat sini qalqalah sughra, tuan-tuan puan-puan. Qalqalah sughra, dal yang bertanda sukun di tengah bacaan. Yad'u, kita lalu je tuan-puan. Touch and go lah orang kata kan. Lalu je. Kita singgah je. Yad'u. Jangan memberat-beratkan bunyi dia. Nama pun qalqalah sughra, saghir, kecil, ataupun erti kata lain lemah. Lemah. Yad'una ilal khairi. Yad'u, untuk u pula dua harakat. Na ilal khair. Baik. U ni tadi mat asli, waw mat sebelumnya baris hadapan. Ilal, ALQ, alif lam qamariyah. Khairi, huruf kha tebal. Ingat huruf kha bersifat isti'la, kena tebal kha. Angkat kita punya pangkal lidah ni. Ilal khairi. Dia tak perlu muncung, cuma angkat pangkal lidah kita. Tapi mulut kita akan bergerak lah, cuma dia bukan muncung. Khoi. Dia bukan muncung. Kha. Ilal khairi wa ya. Boleh? Jadi ya mati sebelumnya baris atas. Pada kha ni kita sebut bacaan lin. Bacaan yang berunsur lunak. Sifat lah, ianya termasuk dalam perbincangan sifat. Sifat lin, sifat lunak. Khairi, huruf ra baris bawah ri, nipis. Wa ya'muru. Untuk hamzah yang bertanda sukun tuan-tuan, hamzah mati ni, kita matikan macam biasa tanpa mendatangkan lebihan bunyi lah. Wa ya, sharp je, bunyi yang sharp. Wa ya, ada tak wa ya? Tak adalah kita terlalu lapang sangat bunyi dia kan. Perlukan kawalan lah. Wa ya'muru ni pangkal kerongkong. Hamzah kan pangkal kerongkong. Wa ya, dia bukan wa ya. Jadi kita boleh bezakan. Sebab tu penting untuk kita tahu di mana kedudukan huruf tu, makhraj huruf tu, mana dia keluar. Jadi hamzah ni pangkal kerongkong, maka bunyinya area sini je lah. Wa ya'muru. Okay, jadi hamzah ni bersifat syiddah. Sebab tu saya kata tadi, bila kita nak matikan dia sharp bunyi. Dia tak ada lanjutan. Wa ya'muru kan. Memang orang tak apa, kelakar lah bunyi dia. Wa ya'mu. Tapi tak mustahil kan kepada mereka yang mungkin pemula melakukan kesilapan ini. So tak apa, pelan-pelan kita ubah. Baik. Wa ya'muru, huruf ra pada depan tebal dan dibaca dua harakat mat asli. Wa ya'muruna bil, alif lam qamariyah, ma'ru, huruf ain yang bertanda sukun. Bil huruf ain ni jangan ditahankan suara tu, jangan dilepaskan. Jadi dia sedang-sedang. Bil ma'ru. Kalau saya buat perlahan, begitulah bunyi dia kan. Bil ma'rufi wa yanhau. Bil ma'ru.
bil ma'ruf. Boleh. Untuk huruf ain bersifat tawassut ataupun bainiyah. Untuk huruf ain. Kemudian huruf ra baris hadapan ru, kita panjangkan 2 harakat sahaja. Mat asli tebal sebab ra baris depan tebal. Mat asli fi wayan hau, nun mati bertemu ha izhar, izh, izhar halqi. Nun mati bertemu ha. Untuk waw yang sukun sebelumnya baris atas, bacaan lin. Semua maklum kan? Bacaan lunak lembut. Wayanhauna 'anil nil, ALQ, alif lam qamariyah. Nun mati bertemu kaf. Apa hukumnya? IKH. Ikhfa haqiqi. IKH ikhfa haqiqi. Jadi dengung pun nipis sebab huruf kaf huruf nipis. Alright. Kadar dengung macam biasa tuan-puan, 2 harakat sahaja. Wayanhauna 'anil munkar. Boleh. Huruf kaf pada atas ka, kemudian ra ni dia akan jadi sukun arid kan? Ra dia akan jadi sukun arid. Ingat tak semalam kita ada bincang atas ni tentang idgham Semua okey lagi kan? Baik, kalimah munkari. Baik, bila kita berhenti pada ra ni akan jadi sukun arid, betul tak? Bila kita berhenti berlaku sukun arid. Berlaku sukun arid. Apa sukun arid ni? Sukun mendatang. Apa maksud arid? Sukun mendatang. Jadi ra yang baris bawah ni dah tak terpakai dah. Dah tak berfungsi sebab kita nak berhenti kan. Kalau kita sambung munkari lah macam biasa. Tapi kalau kita berhenti, ra ni akan dimatikan. So bila ra mati, sebelumnya baris atas, maka ra ini perlu dibaca dengan tebal. Ra ni dimatikan dengan keadaan yang tebal. Okey, jelas tak tuan-tuan dan puan? Ni kita dah pernah belajar dah sebelum ni kan? Okey. Boleh. Siapa nak screenshot boleh lah. Tapi kalau yang dah terror, yang dah mahir, tak apa. Tak ada masalah dah. So kita berhenti pada kalimah tu munkar. Bila kata muncung ni bukannya kena muncung pula, sorry tuan-tuan. Bila kena tebal ni bukan maknanya kita kena muncung bibir. Munkar. Memang dari sudut orang kata apa, bunyi tu dia macam membantulah sebenarnya kalau kita muncungkan bibir, tapi kita berbalik kepada makhraj. Huruf ra ni bukan bibir kan? Munkar. Dia hujung lidah kan? Hujung lidah. Jadi untuk tebalkan huruf ra, pastikan terangkat pangkal lidah. Terangkat pangkal lidah kita ni. Pangkal lidah terangkat. Kalau tak terangkat, dia akan jadi nipis. Ra. Cuba tuan-puan sebut ra. Ra. Munkar. Okey. Dia biasanya bila kita buat tebal ni tuan-puan, dia kadang-kadang macam-macam passion bunyi dia.
Kadang bunyi lidah bergulung, mungkar, kar. Dia tak boleh nak beza bunyi nipis dengan tebal tu. Biasanya kalau untuk nipis tak ada masalah, kan? Yang untuk buat tebal ni. Unsur tebal tu ada, cuma dia macam tak berapa jadi atas faktor mungkin kedudukan lidah kita tu lah. Itu berdasarkan pengalaman saya sebelum ni bila dengar bacaan pelajar-pelajar, biasanya jadi bunyi gitu. Tapi tak apalah, pelan-pelan kita cuba fahamkan dulu dia punya teori dia tu, kemudian kita cuba praktik sebaik mungkin lah. Jadi kat sini jelas tuan-tuan dan puan, kalau kita berhenti tebal, kalau sambung وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ ri nipis, kekal nipis. Kalau berhenti saja dibaca dengan tebal. Baik. Selesai Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan dapat sesuatu lah. Jadi kita berhenti kat sini. Kat sini kalau kita tengok ada waqaf jaiz, maknanya kita boleh pilih lah nak berhenti ke nak sambung. Terpulang pada tuan-puan, ikut kemampuan. Kalau rasa panjang nafasnya, sambung lah. Kalau tak cukup, berhenti sahaja. Bila kita berhenti, tebal, dan kita terus sambung macam biasa. Wa ula, satu harakat sahaja. Yang waw ni bukan waw mat tuan-puan. Ini waw ziyadah. Yang ni, yang saya birukan ni, waw ziyadah, waw tambahan. Huruf tambahan. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Wa ula, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, dipanjangkan 4 atau 5 harakat, hukum mat wajib muttasil, MWM. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ulaika ni satu kalimah ni. Baik, panjang macam biasa, 4 atau 5 harakat. Mat wajib muttasil. Ika humul muflihun. Alif lam qamariyah. Humul muflihun. Ma'arid lisukun hujung ni. Berhenti pada nun, sebelumnya hu mat asli. Baik. Wa ulaika humul muflihun. Habis. 104. Kita teruskan. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. وَلَا, la mat asli, alif mat sebelumnya baris atas, ku mat asli, waw mat sebelumnya baris depan, nu pun mat asli, waw mat sebelumnya baris depan. Kemudian huruf ziyadah tak perlu dibaca, terus je kalladhi, zi mat asli, ya mad sebelumnya huruf zal berbaris bawah, dan huruf zal jangan lupa keluarkan sedikit hujung lidah. Wala takunu kalladhi, banyak mak asli ni. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Natafarraqu. Untuk ku pun sama mak asli, MA. Natafarraqu wakhtalafu. Wakhtalafu. Huruf kha mati ni tebal, tuan. Dia tak kisahlah bila huruf isti'la ni, kalau dia berbaris ke, dia mati ke, kan, tak kisahlah bagaimana keadaan pun, ianya tetap tebal. Itu kata apa, hakikat bagi sifat isti'la. Buatlah bagaimana keadaan pun, dia tetap akan tebal. Wakh, cuma jangan muncung lah. Wakh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. Boleh? Huruf kha tebal angkat pangkal lidah kita. Talafu, fu mat asli, waw mat sebelumnya pada depan, nun mati bertemu ba, tuan-tuan puan. Nun mati bertemu ba, hukumnya iqlab. So ada diletakkan mim di situ. Mim yang kita biasa kata mim maklubah lah, ataupun mim yang kita kata mim yang ekornya memanjang ke bawah, kan.
Jadi memang kita sedia maklum untuk iqlab memang akan ada mim, dan tujuan mim itu wujud untuk bagi tahu bahawa berlakunya tukar. Itulah maksud qalab, iqlab, tukar bunyi nun kepada mim. واختلفوا من بعد ما من بعد. Jadi kaedah untuk membunyikan tutup bibir bersahaja. Kita tutup bibir tetapi kita lemahkan pegangan dua bibir itu, dan kalau dengar bunyi tuan-puan, dia bezalah. Beza dia sikit je. Kalau kita rapat bibir, mim, itu sempurna kan. Dan sebenarnya itu adalah wajah yang lain. Maknanya boleh je nak baca dengan cara gitu. Cuma dalam sharing tajwid ni memang saya galakkan untuk kita baca dengan wajah yang kita standardkan lah. Kita standardkan supaya pada hukum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia, ikhfa syafawi nanti, kita tahu dah bunyinya sama sahaja. Kan saya selalu sebut benda ni. Mim, tutup bibir dan lemahkan. Jangan bagi tahapan yang sempurna. Mim ba'di ma ja'. Boleh? Baik, untuk iqlab dia ada satu huruf je lah kan, iaitu huruf ba. Mim ba'di ma, huruf ain. Ingat, jangan kita tahan suara ataupun jangan kita lekatkan suara. Ba, ba. Mim ba'di, alurkan sikit. Okay, layankan sikit. Mim ba'di ma ja'. Ma asli. Ma. Ja. Huruf mat bertemu hamzah satu kalimah. Mat wajib muttasil. Kadar 4 atau 5 harakat. Ma ja'ahumul ALQ alif lam qamariyah bayinat bayi. Ya bersabdu ni kita selesaikan betul-betul. Cuma jangan tahan suara lah. Bagi, jangan terlalu menekan sangat. Bagi, sampai hilang suara ya tu. Humul bayinat. Untuk na ni maksri asalnya, tapi sebabkan hujung tu ada ta, kita nak berhenti padanya, maka berlakulah ma'aril sukun kan, kadar 246. Bayinat. Pada huruf ta ni ada sifat, dua sifat yang kita perlu selesaikan lah. Maksudnya sifat menonjol ada dua, iaitu syiddah mahmusah. Kita tahan suara, kemudian kita lepaskan angin, ataupun kita sebut tepat dia udara lah, ataupun nafas. Sifat hams, syiddah tahan suara, hams lepaskan nafas. Bayinat, nat. Boleh? Baik, kita teruskan. Wa ula, waw beratas wa, macam biasa satu harakat saja. Ula, satu harakat juga tuan-puan ya. Ni, ni waw yang ada bulat atas ni huruf ziyadah. So tak perlu baca lah ya. Sebab huruf ziyadah ni ada pada tulisan sahaja, tetapi tiada pada bacaan. Kemudian huruf mat bertemu hamzah. Huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimah, mat wajib muttasil. Kalahum, huruf kaf tuan-tuan perempuan, baris atas, ka bunyi dia. Kemudian di dalam ni kepala huruf kaf ya, bukan huruf hamzah. Kemudian lahum, mim mati bertemu ain. Mim mati bertemu ain. Mim mati bertemu ain. Lahum aza, izhar syafawi, Isaac S. Aza, za ma asli, MA. Bun, tanwin bertemu ain. Ya, tanwin bertemu ain, apa hukum dia? Izhar halqi. Lahum azabun azim. Boleh?
lahum azabun azim. Untuk za tuan-tuan perempuan, pastikan kita tebalkan. Sebab huruf za ni antara kategori huruf yang kelompok-kelompok tebal lah. Bukan tebal-tebal biasa punya, tebal-tebal yang mantap. Okey, diistilahkan sifat musta'liyah mutabaqah. Huruf yang bersifat isti'la, iaitu terangkatnya pangkal lidah, dan bersifat itbaq. Makna kata sebahagian besar lidah kita akan terangkat dan dalam keadaan melengkung lah. Okey, taqa'ur li wastil lisan. Kalau dalam kitab dia nyatakan begitu. Maksudnya bila kita sebut za ni, kita punya bayangkan tak apalah, saya lukis lah. Nak buat apa bayang kan. Saya cubalah tuan-puan bayangkan, bayangkan lagi. Saya cuba lukis dan tuan-puan bayangkan. Bayangkan. Ni lelangit. Ya. Ni lelangit. Kemudian bila kata melengkung ni maksudnya ni. Ni bahagian lidah kita ni. Ada macam ni. Ini pangkal lidah. Kalau yang ni hujung lidah. So kalau makhraj bagi huruf za ni kat mana? Hujung lidah dikeluarkan. Sedikit lah. Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Boleh faham ni? Jadi kat mana isti'la? Okey. Tuan-puan, tengok balik saya mak balik. Ini lelangit. Ini kawasan lelangit. So yang ni lidah. Yang ni lidah. Boleh faham? Jadi ini area pangkal lidah, ini hujung lidah. Jadi apa yang kita kena faham kat sini secara ringkas lah ya. Secara ringkas. Ini pangkal lidah meninggi. So ini adalah makhraj. Pangkal lidah menaik ini adalah sifat isti'la. Inilah dia isti'la. Pangkal lidah menaik. Jadi kat sini makhraj. Hujung lidah ni makhraj. Kalau sifat pula pangkal lidah meninggi, iaitu sifat isti'la. Dan kalau itbaq pula kat mana? Ni, area ni. Satu kawasan ni. Kita sebut itbaq, iaitu terangkatnya sebahagian besar lidah. Bukanlah semua. Kalau semua terangkat, tutup lelangit ni, tak ada bunyi lah tuan-puan. So kat sinilah terkumpulnya bunyi yang kita kata bunyi terkepung bagai-bagai tu. Kan kita sebut ta, za. Kan ada bunyi macam terkepung tu kan. So kat sinilah berlakunya suara tu. Dia berkumpul dalam ni. Sebab tu kita sebut za. Za. Cuba sebut za. 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 Ya, melengkung. Puan Nani. Memang disebut gitu. Okey. Kalau kita rujuk kitab memang disebut. Bahagian lidah ni taqa'ur li wastil lisan. Berlakunya lengkungan. Dan lengkungan tu berkadar lah. Bukanlah macam saya lukis ni kan. Mungkinlah nampak over sangat. Kan? Cuma memang akan berlaku lengkungan. Sebab kalau tertutup semua lidah, tak ada bunyi lah. Bayangkan kita lekapkan semua keseluruhan lidah kita ni ke langit. Okey? So gitu. Alhamdulillah jelas. Detail dengan Ustaz. Rasanya Sabtu tu tak sedetail macam ni kot. Cuma bolehlah story-story sikit. Sebab Sabtu kita nak kejar habis satu ni kan.
So boleh faham tuan-puan jadi bila kata huruf dha, ni kita tengah sembang ni pasal huruf dha. Kena tulis kan pening pula kan. Ni huruf dha. Jadi ini makhraj, pangkal lidah terangkat, ini isti'la, dan ni bahagian lidah yang melengkung ini, inilah yang dinamakan apa dia? Itbaq. Itbaq ni maksudnya menutup. Itu kata tertutup. Ataupun sebahagian besar lidah ke langit tu. Dia tak ada ruang. Boleh nah? On tak on tuan-tuan? Jelas ke tak jelas? So kita boleh faham dah kat sini. Nampak dah 3 pecahan kan? So ini makhraj, ini sifat, ini sifat. Boleh ke? Itu makhraj. Okay. Sorry. Ini makhraj, sifat, sifat. Adakah 2 sifat ni je? Kalau huruf dha ni dia banyak lagi sifat yang lain. Kan dia ada sifat yang lain. Cuma yang orang kata apa menonjolnya, yang menonjolnya 2 ni lah. Kalau nak tambah lagi cerita boleh. Huruf dha bersifat rakhawah. Maknanya dia mari suara daripada sini, dia lalu sini. Keluarlah sampai hujung ni ar-rakhawah. Tu sifat rakhawah pula, suara yang mengalir. Tapi huruf dha ni dia jaranglah jadi syiddahnya kan? Tu kata dia ada sifat yang kita sebut, kalau kita tak tahu pun tentang sifat tu, kita sebut tu dia dah automatik jadi dah. Sebab itu sifat asli kan? Cuma ada sebahagian sifat yang kita perlu beri penekanan. Contoh macam ni lah. Kena angkat pangkal lidah ni, kena itbaq, baru kita dapat, mungkinlah baru kita dapat untuk bunyi yang berkualiti tinggi. Boleh lah? InsyaAllah. Nak screenshot? Silakan. Kejap, bagi comel-comel sikit. Gitu. Ada 4 huruf itbaq. Musta'liyah mutbaqah ada 4. Sad, dad, ta, dha. Yang geng-geng dengan dia tuan-puan, huruf sad, dad dengan ta. 4 huruf yang bersifat itbaq lah. Okey. Untuk dha bersifat jahar. Untuk dha bersifat jahar. Jahar ni dia pada ni tali suara kita ni bergetar. Boleh? Dha ada 6 sifat ke Ustaz? Ya. Dia termasuk istitalah. Saya kalau siapa yang join seminar, saya rasa dalam seminar pun tak ada cerita sedetail macam ni. Kalau tidak mau 4 hari juga habis tu. Sebab ni setengah hari kan. So kita macam lalu bagi nampak kefahaman tu dulu insya-Allah. Pelan-pelan lah Baik, wallahu taala a'lam. Baik, jom kita sambung balik tuan-puan. Tak maaf lah ambil masa sikit kita bercerita tentang sifat huruf dha. Jadi bila kita baca wa ulaika lahum azabun azim. Azabun azim. Huruf zal pun keluar hujung lidah kan. Tapi lainlah sifatnya dengan dha. Azabun azim. Man arid lis-sukun. Sini ma'arid lis-sukun. M-A-L. Boleh kan? Baik, kita sambung lagi. Satu ayat lagi insyaAllah. Kita berhenti sampai ayat 106. Boleh lagi ke, tuan-tuan perempuan? Sama camp. Mantap. Baik. Yauma tabyaddu wujuh. Yauma tab. Yaw ni kita sebut bacaan lin. Bacaan yang bersifat lunak. Dan huruf lin tu waw tu lah.
Dia bukan mat bacaan. Yauma tabyaddu. Untuk ba yang sukun kita matikan dengan lantunan qalqalah sughra. Huruf dad tak ada lantunan tapi dia tebal lah. Qalqalah sughra lalu je. Tabyaddu, yaddu, yaddu. Kalau longgar sebutan dad kita dia jadi yaddu, yaddu. Yauma tabyaddu. Yang dengar tak beza tu? Yaddu. Nampak macam tebal. Gaya tebal tu dah ada tapi tak berapa sampai. Yauma tabyaddu wujuh. Kan? Jadi huruf dad ni panjang pula cerita dia. Kan? Huruf dad ni ada istitalah dia. Kan? Kemudian kita fokus pada apa nama? Bahagian makhraj tu yang utama sebenarnya untuk huruf dad ni. Yauma tabyaddu yaddu wujuh. Boleh. Yauma tabyaddu wujuh yaddu wujuh. Du huruf dad dari depan kita muncung. Tapi kalau dia dari atas tak muncung lah Da. Da. Du. Bila du baru muncung sebab dari depan. Boleh. Du wujuh. Wa dari depan wu muncung. Ju mak asli muncung. Hu muncung juga. Banyak muncung ni. Du wu ju hu. Kan? Dan muncung ni semua bukan sebab makhraj dia tapi sebab dia berbaris depan. Dhammah baris depan wujuhu. Tanwin bertemu waw. Wataswaddu. Kat sini sekejap saya lupa nak explain. Ini idgham bi gunnah naqis wujuhu. Kat sini kena hati-hati tuan-puan supaya kita tak longgarkan bunyi dia. Contoh wujuhu. Nampak tu? Wujuhu atas. Kita cuma panjang aja. Nampak bunyi macam mat. Wujuhu. Kan? Tak maulah bunyi hu. Wujuhu. Bagi ada unsur dengung tu. Nama pun idgham bi gunnah. Dengan dengung. Bi gunnah. Dengan dengung. Wujuhu atas. Kita boleh rasa tuan-puan. Kita baca kita boleh rasa. Kita buat tu ada dengung ataupun bunyi tu kosong je. Ya? So hati-hati. Jangan elaklah daripada berlaku bunyi mat. Wujuhu. Hu. Hu. Kita picit hidung tu ada gangguan. Maknanya adalah unsur dengung tu. Tapi kosong je. Wujuhu. 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 Sangkut kan? Bila sangkut tu maknanya ada lah tu. Ada lah dengungnya tu kot. Kan? Boleh faham ni? Wujuhu wataswaddu wujuh. Wataswaddu. Waddu. Dal pada depan. Du. Macam biasa sabdu Wataswaddu. Wu muncung. Ju ma'arid lis sukun. Sampai kita matikan ha ni. Wujuh. Boleh. Kita teruskan lagi. Fa'am. Mim bersabdu wajibul gunnah. Malladhi. Idgham syamsi. ALS. Fa'am wajibul gunnah. WG. Fa'amalladzina. Dhi dua harakat mak asli. Jangan lupa keluarkan hujung lidah. Naswad. Nas. Terus masuk nun kepada sin sukun tu. Waddat. Huruf ta matikan juga dan selesaikan dua sifat menonjol. Apa dia? Syiddah dengan hams. Tahan suara dulu. Dat. Kemudian baru hams. Naswaddat. Supaya tidak berlaku bunyi yang terlalu over ataupun bocor lah. Dat. Fa'ammalladzina swaddat wujuhuhum. Boleh? On tak on?
Wujuhuhum. Untuk ju mat asli MA. Kemudian mim mati bertemu hamzah ni izhar syafawi IZS. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Kafarutum. Mim mati bertemu ba. Akafarutum. Tum. Akafarutum ba'da. Mim mati bertemu ba, hukumnya ikhfa syafawi IKS. Ikhfa syafawi. Sembunyikan mim dan ikhfa dia tak sama macam ikhfa hakiki Ikhfa syafawi tak sama. Jadi kat sini bunyinya macam iqlab kat atas tu. Tadi kita dibincangkan, kat sini ingat tak? Ni. Mim tum tum mim tum mim tum mim tum. Ingat tu, iqlab dengan ikhfa syafawi sama. Akafartum ba'da imanikum. Ba'da I hukum apa? Apa hukum I, tuan-puan? Soalan kacang ni. Soalan kacang. Soalan kacang. Bunyi bocor tu berlaku bila makhraj kita tergelincir, Ustaz. Untuk huruf ta tadi ke? Untuk huruf ta. Bocor tu berlaku disebabkan boleh juga tak kata makhraj tergelincir. Maknanya kita tak menyempurnakan sifat syiddah lah. Sifat syiddah ini prosesnya pada makhraj. Sifat yang berkaitan dengan suara ni, yang kita kata suara tertahan, suara terlepas, suara pertengahan ini, ianya kita kata prosesnya bermula pada makhraj. Prosesnya pada makhraj. Jadi bila makhraj ta tu tak tepat, maka berlakulah bunyi yang bocor tu. Jadi yang puan kata makhraj tergelincir tu, kira betul lah. Maknanya tak tepat makhraj, maka larilah sifat syiddahnya tu. Jelas Jelas Puan Nazrina. Alamak. Sekejap tuan-tuan Saya terkeluar pula Facebook ni. Ada ke lagi? Okey, baik, alhamdulillah. Okey, ba'da imanikum. Apa hukum dia? I tadi. Tadi saya tanya soalan lupa pula. MBA. Oh, dah ramai dah jawab. Allahu akbar. Tak perasan. Okey, baik. So macam ni tuan-puan. Untuk hukum yang saya tanya tadi, simple je sebenarnya. Ini mak badal mak badal. MB. Bukan syibih, memang mak badal. Sebab ba'da ni satu perkataan. Ni perkataan lain ni. Ba'da. Imanikum satu perkataan. Iman. Ba'da satu perkataan, imanikum satu perkataan. Jadi I tu kita sebut mat badal. Baca kadarnya sama je. Dua harakat sama macam mat asli. Macam ma tu. Ma ni mat asli kan? Samalah. Kadar dia. Imanikum. Boleh? Mat badal ke syibih badal? Tuan-puan jangan pening-pening dah Pasal mat syibu badal ke syibih badal ke.
Sebenarnya syibih badal tu kalau kita tak sebut pun istilah tu tak mengapa tuan-puan. Sebab dalam qiraat kita pun memang kadarnya sama saja dua harakat. Jadi tak ada apa yang perlu kita, bukanlah kata abaikan langsung kan. Tapi sebenarnya kalau syibih badal tu kita tak sebut, kita hanya sebut mat badal juga, tak ada masalah. Mak badal, syibih badal pun mak badal. Boleh je macam tu, tak ada masalah. Ada je sebagian ulama yang kalau tengok dalam kitab syarahnya, istilah syibih badal tu datang terkemudian. Maksudnya ulama-ulama yang mutaakhirin lah. Mereka meletakkan perbezaan tu. Tapi sebenarnya ada je ulama yang menyamakan. Duduk tengah pun badal, duduk awal pun badal juga, sama je. Cuma bila kita dapat bezakan tu lebih orang kata apa, lebih solid lah cara faham kita. Itu je. Okay? Clear? So jawapannya mak badal lah. Mak badal. Ba'da satu perkataan, imanikum satu perkataan. Dia mungkin kita rasa macam syibih ni sebab nampak ni macam duduk dekat-dekat kan. Macam satu perkataan je. Tapi tidak dua perkataan tu. Ba'da satu, imanikum satu. Okay, kita sambung. Fadhuqul azab. Fadhuqu. Huruf fa pada atas fa. Zu dua harakat mat asli. Keluarkan sedikit ujung lidah kita. Kemudian qaf pada depan, qu tebal. Tebal dan terus loncat masuk pada alif lam ta'rif ni. Alif lam qamariyah. ALQ. ALQ. Fadhu ruzal keluar ujung lidah sikit je. Qul tebal. Matikan lam, jangan tawalud. Qul azza. Za. Ma asli. Keluarkan ujung lidah. Babima. Ma asli. Kuntum. Nun mati bertemu ta. Ikhfa haqiqi. Dengung nipis aja. Dengung nipis aja. Sebab apa dia jumpa dengan huruf ta? Huruf ta ni bersifat istifal, bersifat nipis, maka dengung yang kita nak lakukan turut nipis. Fadhuqul azaba bima kuntum Tuan-puan muncung tu pada ku je. Bima kuntum. Waktu kita dengung tu, kita dah buka lah bibir kita macam biasa, mulut kita ni. Kuntum. Mim mati bertemu ta. Hukumnya izhar syafawi, IZS. Kuntum takfurun. Huruf kaf yang sukun. Pastikan selesaikan dua sifat menonjol sama macam ta tadi. Selesaikan sifat syiddah, tertahan suara. Tak. Kemudian bila kata tak, syiddah ni maksudnya pegang makhraj betul-betul. Tak. Kemudian baru hams, mahmus. Takfurun. Boleh? Fu, ru, ra, ri, ru, tebal. Tebal. Kemudian hujung ni ma'arik lisukun 246. Boleh? Nun mati bertemu ta. Puan Nani martabat a'la. Okey, baik. Selesai. Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Baik, alhamdulillah. Selesai tuan-tuan dan puan. Kita punya bedah tajuk hari ni, alhamdulillah. Jadi insya-Allah sebelum kita bertalaqi bersama, jom tuan-tuan dan puan dengarkan sedikit. Saya nak share sesuatu untuk kita punya program pada petang ini, insya-Allah. Jadi petang ni kita ada satu webinar khas buat tuan-tuan dan puan bersama Encik Ifan. Kita punya
motivator kita. Dan insyaAllah tajuk yang akan dikupas oleh Encik Ifan iaitu winning mindset. Apa yang ada dalam winning mindset ni, nak tahu kenalah join petang ni tuan-puan, insyaAllah. Dan sebenarnya winning mindset ni adalah sebagai mukadimah, pembuka kepada kita punya satu program besar ataupun kita punya satu webinar, mega webinar, iaitu mengaji for beginner. Jadi bila sebut mengaji for beginner ni, sahabat-sahabat yang sedang menonton ini, mengaji for beginner ni bukan bermaksud untuk orang beginner yang baru nak mula je, tidak. Ianya terbuka kepada semua. Maksudnya yang boleh terlibat, yang boleh melibatkan diri dalam program ni semua level. Kalau dah level cucuk langit ke pun boleh join, tak ada masalah. Okay, level yang advance, dah advance, boleh je join. Cuma kita namakan mengaji for beginner ni sebenarnya kita nak nampakkan perjalanan tu sebenarnya. Kita nak tanam mindset ni, cara belajar kita macam mana selama ini. Jadi dalam mengaji for beginner nanti insyaAllah pada minggu hadapan 27 November ni percuma tuan-puan. Program ni tidak ada apa-apa yuran pun. Jadi saya nak minta tuan-puan untuk ajak lagi sahabat-sahabat yang lain untuk bersama dalam program ini. Khususnya kepada mereka-mereka yang memang betul-betul baru nak mulakan pengajian, baru nak belajar ngaji. Dan mungkin di antara kita yang dah lama belajar ngaji, tapi kadang-kadang hadaf tu tak sampai, tujuan tak sampai. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa benda yang kita nak kena titik beratkan sebenarnya. Jadi kami Izin Ngaji cuba bawakan satu slot khas buat tuan-puan, percuma sahaja, mengaji for beginner. Dan dalam ini insyaAllah saya akan berganding dengan Encik Ifan. Kita ambil separuh-separuh lah. Maksudnya dalam tempoh jam 8.30 hingga 12.30 ni, ada dua slot lah bersama Encik Ifan dan juga saya. Jadi kami insyaAllah akan menceritakan benda yang sama tapi dalam dua skop yang berbeza, iaitu tentang bagaimana kita nak belajar. Kalau bersama dengan Encik Ifan, dia akan ceritalah. Dia menggunakan 3 konsep: kenapa, apa dan bagaimana. Kan? Apa, kenapa dan bagaimana. Apa yang kita nak kena belajar sebenarnya, dan apa benda yang kita buat tu sebenarnya. Kalau kata how pula, bagaimana kita nak belajar, apa cara-cara dia. So itu dari sudut orang kata apa, ilmu ataupun pembelajaran. Kalau saya pula akan kongsi pada tuan-puan tentang dalam skop ilmu Quran dah. Kita kena tahu bila kata what, apa itu Quran sebenarnya, kan? Why, kenapa kita belajar Quran, kan? Kadang-kadang kita tak tahu. Itu kata hala tuju tak sampai tu. Kadang-kadang kita mungkin bila kita ngaji Quran ni, mungkin sebab yalah ada beberapa faktor sahaja yang mendorong. Mungkin keadaan sekeliling, ahli keluarga, pasangan kita dan sebagainya. Jadi kita nak solidkan gaya fikir kita ni. Maknanya ngaji ni bukan sekadar itu sahaja, bla 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 gitu. Tidak, tuan-puan. Ada benda yang kita nak kena faham sebenarnya, yang kita nak kena tanam betul-betul. Sebab tu kita panggil nak betulkan cara fikir kita ni, insyaAllah. Jadi mungkin dengan adanya kefahaman yang baik, maka insyaAllah mudah-mudahan Allah pegang hati kita, akan kekalkan kita sentiasa berada di jalan ini. Maksudnya tidak putus asa. Betul tak? Biasalah tu, kadang-kadang itu cabaran, ujian Allah berikan kepada sang penuntut ilmu ni, begitulah. Allah akan uji dengan macam-macam, datangkan rasa malas pada kita, kan? Memang gangguan tu daripada syaitan, tapi semua atas kehendak Allah, kan? Syaitan dia akan hasut kita untuk kita rasa malas kadang-kadang. Kemudian bila kita tak faham flow, kita tak faham aturan yang betul dalam mempelajari ilmu Quran khususnya, okay? Sebab tu kadang-kadang kita cepat lost. Kadang-kadang kita tak tahu nak letakkan diri kita ni kat mana sebenarnya. Nak letakkan diri kita ni kat mana sebenarnya. Kita nak letak diri kita ni kat mana? Tak tahu kan? Kita ni levelnya mana? So kita tak boleh tentukan. Jadi dengan adanya step yang baik, kita ada flow, aturan yang baik, insya-Allah mudah-mudahan
dapat membantu kita untuk meneruskan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Itu sahaja. Ini yang akan dikongsikan dalam mengaji for beginner. So bila kata beginner ni bukan bermakna untuk orang yang baru nak mula je, malah terbuka kepada sesiapa sahaja. Dan saya anggapkan semua percakapan yang bakal berlangsung nanti dalam program tu nanti adalah untuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat saya dan juga tuan-tuan perempuan. Ya. So insya-Allah. Jadi untuk orang kata apa, sebelum kita menuju kepada kemuncak ni, program kemuncak ni, mega webinar ni, jadi kita adakan lagi 2 webinar tuan-puan. Maknanya total ada 3 lah. Total ada 3. Jadi bermula pada petang ini insya-Allah, seperti yang saya sebut tadi, kita nak winning mindset dulu. Macam mana tu? So wallahualam, saya pun tak pasti apa kupasannya. So nantikan petang ni tuan-puan. Untuk penyertaan, tuan-puan boleh tekan saja link. Okey, link ada disediakan. Ni percuma tuan-puan. Ajaklah, tolonglah sebarkan. Tolonglah sebarkan. Ajak je sahabat-sahabat lain. Masanya sekejap je, hanya 3 petang sehingga 4 insya-Allah, mudah-mudahan. Pada petang ni jam 3. So tuan-puan boleh tekan link di ruangan komen tu. Cuba tengok di ruangan komen. Ada link kan? Ada link. So tuan-puan tekan link tersebut. Itu adalah link Telegram. Okey. Link Telegram. Dan tuan-puan boleh masuk juga. Kita ada satu lagi link. Link khusus untuk M4B ni. Link khusus untuk M4B ini. Jadi tuan-puan boleh masuk dalam tu. So update untuk M4B kita letak dalam tu lah. Boleh nak? Boleh ke join petang ni. Sama-sama jom insya-Allah. Anggaplah ini usrah santai kita juga Jadi ini yang pertama. Sebelum menuju ke muncak ni, Sabtu depan tu kan. Ini yang pertama. Kemudian nanti ada lagi satu slot bersama saya insya-Allah. Pada hari Rabu. Bersama saya hari Rabu minggu depan. InsyaAllah nanti saya war-warkan lah. Poster nanti saya akan lampirkan juga. InsyaAllah. So untuk petang ni lock masa anda jam 3 petang. InsyaAllah boleh. Dan saya harap yang ada pada pagi ni ada juga pada petang ni. Boleh ke? Sama-sama kita betulkan cara fikir kita. Baru seronok kita nak belajar tuan-puan. Kan baru kita tahu. Sebab tu tuan-puan boleh nampak kenapa ada kawan-kawan ni nampak semangatnya lain macam sikit. Sebab ada benda yang telah disuntik dalam cara fikir tu. Mudah-mudahan. Tapi apa pun semua atas izin Allah lah. Kalau hati kita berkehendak, kita betul-betul minat, insya-Allah Allah akan bantu. Ya. Itu sahaja. Terima kasih sahabat-sahabat semua sudi mendengar segala apa yang saya sebut-sebutkan sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada yang sentiasa support Izzy Ngaji lah. InsyaAllah doakan kami agar terus berjaya untuk menyampaikan dakwah Al-Quran ini, insyaAllah. Baik, jadi itu sahaja. Jangan lupa masuk grup terus untuk dapatkan link Zoom ni petang ni. Tuan-puan pakai lawa-lawa petang ni, boleh? Buka kamera, tunjukkan perasaan yang terbaik pada petang ni. Siapa yang baru first time join Izzy Ngaji punya program ataupun Zoom lah kita kata, memang kita punya audience kita ni memang sporting habis lah. Memang tak rasa hamba langsung. Kamera buka. So saya nak tuan-puan petang ni kena steady petang ni pakai lawa-lawa insya-Allah. Macam nak pergi kenduri. Cuma janganlah letak nasi minyak dengan air sirap tepi pula. Sekarang kesian kawan tepi tu nengok je kan. So pakai lawa-lawa. Petang ni boleh buka kamera, set up baik-baik kan, sediakan alat tulis, buku nota apa semua. Boleh tak boleh tuan-puan? Tuliskan sikit di ruangan komen. Ada tema tak? Lama tak ada tema. Kejap saya tengok balik poster warna apa. Warna purple tuan-puan. Kalau tuan-puan nak tema, tuan-puan boleh pakai tudung purple petang ni. Okey. Bau syok. Dia bukanlah wajib tak buat tu dosa Maksudnya sekadar gitu-gitu je lah. Boleh petang ni. Kadang-kadang tersasul lah. Biasalah tu. Kalau join macam-macam program, lagi bersepah-sepah grup Telegram tu. Okey, petang ni set. Ni sebab saya raikan. Ada sahabat nak minta buat tema pula kan. Okey, on. Kita buat warna purple. Boleh? Tak ada hal. Purple set.
Kan terkejut Encik Ifan kan. Semua purple je, mak-mak ni. Okeylah, itu aja insya-Allah Jom kita baca. Udah lah tu. Tuan-puan penat dengar saya bercakap tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dulu tuan-puan. Lama benar bercakap. Udah penat rasa. Baju purple, tudung kuning pun on, tak ada hal. Kita main color blocking sikit petang ni tuan-puan. Dia dua lah. Kalau tuan-puan tak ada purple, boleh pakai kuning. Sebab kita tengok dia ada dua match color ni. Ada kuning dan purple kan. So boleh pilih lah nak kuning ke purple. Yo, nampak cantik je tu. Okey nah. Kopiah kuning. Kopiah kuning Mantap. Okeylah, jom. Pakai lawa-lawa tuan-puan pakai lawa-lawa. Tuan-puan nak gantung nak gantung lampu ke kat tudung tu, terpulang lah. Saikan lawa. Boleh lah. Lampu lit lap kan. Nak bubuh pelita pun tak apa. Nak bubuh pelita, nak cucuk depan tu bagi bercahaya lawa sikit pun tak apa. Tak ada hamnya. Petang ni insyaAllah. Jangan terbakar rumah dah. Orang dulu orang panggil apa, panjut lah, panjut. Nak bubuh panjut, nak cacak tepi-tepi tu, boleh. So ayat 104, 106. Baik. Jom kita mulakan insyaAllah. Okay, fokus tuan-puan. Dah habis dah berceloteh kita. Santai-santai sikit pagi ni. Jom. Dah ready semua? Kita nak baca ni. Tarik nafas. Lipstick purple. Okey. Sila. Sekejap, gelak tak? Haru betul baca komen-komen ni. Bukan main mak-mak sekarang melawak tu kalah Maharaja Lawak tu. Kalau masuk pertandingan tu, orang tak apa, bersaing dengan Jozan tu kalau masuk Maharaja Lawak ni. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tarik nafas. Kita mulakan Saya baca dulu, tuan-puan ikut kemudian insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita ayat 14 hingga 16. So esok kita akan sambung, esok hari Jumaat kan. Kita sambung ayat 107, 108 sampai ayat 110 lah. Sampai fasiqun. InsyaAllah esok. Boleh? Tuan Tajamani. Nanti okey, pertama saya jawab dulu soalan Ba'da imanikum. Mak badal kan? MB. Mak badal. So mak badal ni, mak badal bukan hanya terhad pada baris atas saja, tapi hamzah yang dua harakat yang dibaca hamzah yang dibaca dua harakat dan berada di awal kalimah, itulah mak badal. I u. Okey? Tu jawapan dia. Jadi baris bawah pun terlibat juga. Nanti tuan boleh cek balik. Kan baru ni kita baru belajar kan? Hari Selasa tu baru belajar mak badal. Mungkin boleh tengok balik ulangan kat situ untuk fahamkan balik bagaimana berlakunya mak badal ni, macam mana istilah badal ni boleh berlaku, dan bagaimana keadaan dia. Adakah khusus pada baris atas sahaja ataupun boleh jadi pada baris bawah. So dalam tu ada penjelasan. Nanti boleh tengok balik Cuba saya mak balik. Tapi saya menjawab jugalah soalan tadi. So baris bawah pun, baris depan pun kira mak badal juga. Itu sahaja. Wallahu alam. Ini bukan baris atas sahaja.
Okey, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya rasa tak ada apa dah. Kita jumpa esok Dan jangan lupa untuk petang ini sama-sama kita dalam webinar Winning Mindset bersama Encik Ifan. Saya harap tuan-puan ada petang ni boleh pada jam 3 petang. Jadi jangan lupa masuk dalam grup Telegram dulu untuk dapatkan link Zoom pada petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan. So, itu saja. Jom kita baca doa dulu sama-sama. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam. Ya hujjah kami ya Rabbal Alamin. Tes. Okey tuan-puan, saya rasa saya kena cepat keluar ni sebab saya rasa saya punya mic ni macam ada problem sikit. Tadi dia hilang kan. Saya tak pasti kenapa. Nanti saya nak kena check. Jadi insyaAllah kita jumpa petang ni insyaAllah. Boleh tuan-puan? Jam. Okey, kena lekas ni tutup ni. Saya rasa the power dia tak sampai kot. So dia dah habis bateri. Kita jumpa lagi insyaAllah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul azim. Itulah tadi hilang sekejap kan. Dia ada problem sikit. So baik kita tutup dulu. Okey, tuan-puan, jumpa lagi. Jumpa petang ni insya-Allah, jumpa esok pagi. Jangan lupa hashtag kita santai tiba sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritna aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, kisah 1000 duka ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang menghiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tuhan, walau taubat sering ku mungkir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah.